Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Jom Belajar Sains bersama Cikgu Salbia. Baiklah, pada kali ini bagi Sains tahun 2 kita akan pelajari satu tajuk baru. Tetapi sebelum kita masuk ke tajuk baru, jom kita buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan tajuk berkenaan tumbuh-tumbuhan yang telah kita pelajari. Baiklah, yang pertama, kita telah pelajari iaitu keperluan asas bagi biji benih untuk bercambah. Yang pertama ialah air. Yang kedua, udara. Dan yang ketiga, suhu yang sesuai. Bagus. Kamu semua masih ingat ya? Jadi ini adalah 3 keperluan asas untuk biji benih bercambah. Kita pergi yang kedua. Kita lihat kepada video yang cikgu sediakan. Cuba kamu lihat keadaan anak pokok yang bercambah. Inilah yang dinamakan bercambah. Mengeluarkan daun dan juga akar. Dan berlaku perubahan kepada tumbuh-tumbuhan ini semasa mereka membesar. Apakah perubahan semasa tumbuhan membesar ataupun perubahan semasa pembesaran tumbuhan? Baiklah, kita lihat yang pertama. Yang pertama dari segi bilangan daun. Jika kita lihat di sini, dari satu peringkat ke satu peringkat, kita dapati ada berlaku perubahan bilangan daun. Dari sedikit menjadi banyak. Yang kedua, perubahan yang berlaku adalah dari segi saiz daun. Cuba kamu lihat daun. Daunnya di peringkat awal, saiznya kecil, manakala di peringkat yang akhir, daunnya lebih besar. Itu dinamakan saiz daun. Seterusnya, perubahan yang ketiga adalah dari segi ketinggian pokok. Jelas kita dapat lihat pokok berubah ketinggiannya apabila membesar. Sama juga macam kita, manusia. Baiklah, yang keempat adalah dari segi lilitan batang. Kalau kita lihat pokok yang membesar, ukuran lilitan batangnya semakin bertambah. Kalau dahulu batangnya bersaiz kecil, bila di peringkat akhir kita dapati batangnya sudah ukur lilitnya menjadi lebih besar. Baiklah, itulah perubahan yang berlaku semasa pembesaran tumbuhan. Cikgu harap kamu masih ingat ya. Seterusnya adalah peringkat pembesaran tumbuhan. Peringkat yang pertama merupakan biji benih. Yang kedua ialah biji benih bercambah. Yang ketiga, anak pokok. Yang keempat, pokok mula berbunga. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pokok berbuah. Dan pada pelajaran yang lepas, cikgu sudah ingatkan, tidak semua pokok yang berbunga akan mengeluarkan buah. Kamu ingat ya? Contoh bunga raya. Ada bunga. Tetapi kita tak pernah dengar buah bunga raya kan? Jadi tidak semua pokok yang berbunga akan menghasilkan buah. Tetapi pokok yang berbuah wajib menghasilkan bunga terlebih dahulu. Alhamdulillah. Nampaknya kamu ingat ya tajuk-tajuk yang dipelajari yang lepas? Baiklah, cikgu teruskan dengan tajuk baru kita pada minggu ini. Apa tajuknya? Jom kita baca sama-sama. Terang dan gelap. Apa itu terang? Terang tu cerahlah. Macam sekarang. Cuba kamu lihat di kanan, lihat di kiri. Dapat tak kamu lihat sesuatu? Itu disebabkan kerana keadaan atau situasi di sekeliling kita terang. Cuba kamu bayangkan pada waktu malam, kamu masuk dalam bilik, kamu tutup semua lampu. Apakah situasi tersebut? Itu dinamakan gelap. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah terang dan gelap. Kamu boleh rujuk buku teks masing-masing, iaitu pada muka surat 61. Pada gambaran yang ditunjukkan pada muka surat tersebut adalah situasi di mana seorang ibu dan juga anaknya sedang menoreh getah.
Jadi, apa yang mereka pakai tu di kepala? Cuba kamu lihat. Itu adalah lampu. Dan lampu itu perlu dipakai kerana aktiviti menoreh getah perlu dilakukan di awal pagi. Selepas waktu subuh. Kalau di waktunya dah tengah hari ataupun dah siang sangat, nanti suasananya panas, cuacanya panas, tak selesa. Sebab itulah orang yang menoreh getah keluar pada waktu awal pagi. Jadi pada waktu awal pagi terang ke gelap murid-murid semua? Ya betul, keadaan di kebun getah masih gelap. Jadi mereka perlukan lampu. Dan lampu pada ibunya masih lagi terang, menyala terangnya. Tapi apa anaknya berkata? Ibu, cahaya lampu saya semakin malap. Ini bermaksud keadaan atau suasana di kawasan anak makcik tersebut menjadi kurang terang sebagaimana ibunya. Jadi, apa yang dilakukan oleh ibu dan anak itu? Cuba kamu lihat soalan di bawah. Ya betul, ibu dan anak itu sedang menoreh getah. Soalan kedua, mengapakah mereka menggunakan lampu suluh? Betul, bagi menerangi kawasan yang sedang mereka melakukan aktiviti menoreh getah. Betul. Jadi, dalam situasi ini, kita dapat lihat penggunaan cahaya. Jadi, apabila adanya cahaya, ia menyebabkan kawasan menjadi terang. Okey, baiklah. Fokus utama kita pada minggu ini adalah berkenaan dengan sumber cahaya. Apa itu sumber? Sumber bermaksud dari mana datangnya cahaya. Bermaksud cahaya itu berasal daripada mana? Kita lihat yang pertama. Apa tu murid-murid semua? Wah, bersinar-sinar. Itu merupakan matahari. Matahari kita tu. Tapi kenapa kita tak dapat melihatnya sebagaimana yang cikgu tunjukkan ini? Kerana jaraknya yang sangat-sangat jauh. Kalau kita pergi dekat, tak sempat dekat pun hancur kita kan. Jauh macam ni pun kita rasa panas. Okey, baiklah. Cahaya merupakan keperluan penting dalam kehidupan kita. Betul kan? Ya. Jadi cahaya diperolehi dari banyak sumber seperti matahari. Jadi matahari merupakan salah satu sumber cahaya. Pada waktu siang, matahari merupakan sumber utama cahaya. Kerana kita dapat melihat matahari pada waktu siang. Jadi matahari adalah contoh bagi sumber cahaya semula jadi yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Jadi dah tahu ya sumber yang pertama iaitu matahari. Okey, kemudian pada waktu malam. Kalau tadi kita tahu siang sahaja ada matahari. Jadi malam macam mana suasana malam kita? Gelap? Tak kan? Jadinya pada waktu malam matahari tidak kelihatan. Jadi kita menggunakan sumber yang lain. Apa yang kita gunakan? Ya, kita gunakan lampu. Terdapat pelbagai jenis lampu seperti lampu rumah, lampu kereta dan juga lampu jalan. Nampak kan? Semua contoh bagi lampu di atas mengeluarkan cahaya. Jadi menyebabkan suasana menjadi terang. Okey, baiklah kita dah tahu dua sumber cahaya. Kita pergi kepada sumber cahaya yang ketiga iaitu api. Di manakah kita perolehi api? Contohnya adalah daripada nyalaan lilin. Kamu lihat di sana. Lilin sedang menyala mengeluarkan api dan kawasan di sekitar ini menjadi terang kerana adanya cahaya. Jadi api merupakan salah satu daripada sumber cahaya. Yang kedua, kita juga dapat mendapatkan cahaya daripada obor. Tahukah kamu apa itu obor? Obor itu adalah seperti dalam gambar tu lah. Mesti kamu tengok cerita ni kan.
Yang dipegang, kemudian di bahagian ujungnya diletakkan bahan pembakar. Dapat menerangi. Terang di dalam gua tersebut kan? Itu dinamakan api. Dan yang ketiga adalah pelita. Hari raya. Mesti awak pasang pelita kan di keliling rumah. Jadi ianya memberikan sumber cahaya pada waktu malam. Okey, baiklah. Semua sekali tadi kita pelajari terdapat berapa jenis sumber cahaya? Betul, terdapat 3 jenis sumber cahaya, iaitu matahari, sumber cahaya semula jadi, lampu dan juga api. Baiklah, cikgu nak beri soalan ni. Bagaimanakah, tahukah kamu ada sejenis haiwan yang boleh dijadikan sumber cahaya? Haiwan terbang-terbang. Apakah dia? Namanya kunang-kunang. Okay, tentu kamu pernah lihat kunang-kunang terbang dan di bahagian badannya bercahaya. Jadi kalau kita sesat di hutan, kita berkelah, berkemah dan sebagainya, kita boleh tangkap kunang-kunang ni, masukkan di dalam botol, Lucina, kemudian tebukkan lubang supaya ada udara yang dapat masuk. Kalau tak matilah dia kan. Dan ianya dapat memberikan kita cahaya pada waktu malam. Jadilah lampu kunang-kunang. Okey, dah. Jom kita buat aktiviti. Apa aktivitinya? Kamu semua diminta untuk menyalin nota ini. Salinlah cantik-cantik, kemas-kemas di dalam buku aktiviti. Yang kedua, nanti cikgu akan beri soalan kuis. Cikgu harap kamu dapat jawab dengan baik dan bersungguh-sungguh. Dapatkan jumlah betul yang banyak ya. Okey, baiklah. Cikgu rasa sekali ini sahaja tajuk kita pada minggu ini iaitu terang dan gelap. Pecahan tajuk sumber cahaya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.